Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertamanya terima kasih pada semua yang hadir pada pagi ini. Saya doakan supaya diberi kesenangan, kemudahan dalam kita belajar DUM 1123 Calculus. Saya nak semak sama ada suara saya boleh dengar ke? Boleh. 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 Okey, Alhamdulillah. Kalau gitu kita proceed. Untuk makluman pada semua pelajar, kalau saya lihat kehadiran tu, kita dah masuk pada minggu yang ke-10 pengajaran. Minggu yang ke-10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita masih lagi berbaki 5 minggu lah. Itu satu. Yang kedua, dari segi assessment, kita dah jalani tes satu, kuis 1, 2 dan 3. Jadi kita belum jalani kuis 4 dan juga assignment. Jadi saya akan cek balik assignment dan juga saya tak pasti sama ada saya dah share ke belum soalan assignment. Pelajar-pelajar boleh beritahu saya? Saya rasa belum share lagi tak? Belum. Sudah ke belum? Belum kan? Tak apa, saya akan tengok dia punya ni, saya akan maklumkan balik dalam WhatsApp kita lah. Okey, saya mulakan kuliah kita ya. Kita masuk chapter yang keempat. Chapter topik seterusnya lah. Kita ada 5 chapter. Jadi ini adalah chapter yang keempat, integration. Integration. Ada pelajar nak masuk sekejap ya. Okey dah. Okey, dalam chapter yang keempat, kita akan cover satu, kita namakan sebagai antiderivative. Yang kedua, indefinite integral. Next, definite integral. Lepas tu, the rest three tu adalah method dia. Integration by substitution, integration by part, dan integration using partial fraction. Bagi saya, bagi pelajar-pelajar yang dah mahir derivatif ataupun pembezaan, insya-Allah mudah kita memahami integration ni. Sebab tu saya perlukan kerjasama pelajar untuk praktis dan banyak buat latihan dalam matematik. Formula matematik ini mudah sebenarnya. Yang pertamanya kena dengar kata-kata guru atau pensyarah lah. Yang kedua, datang kuliah. Yang ketiga, buat latihan. Kalau awak ikut prosedur tu, insya-Allah lah ada kejayaan lah, insya-Allah. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama, bahagian integration ni. 1.1.1, actually 5.1. A person who know the acceleration of a car may wants to determine its velocity or its position at a particular time. Mengapa dia keluarkan ayat sebegini? Kalau kita tengok sebelum ni, kalau kita ambil S sebagai distance dan kita bezakan S terhadap masa akan menghasilkan velocity. Dan sebelum ni, kalau kita differentiate velocity respect to time, dia akan menghasilkan acceleration.
pecutan, halaju, jarak. A person who know the acceleration, seseorang yang tahu tentang halaju atau pecutan, dia boleh dapat nilai bagi velocity, halaju ataupun distance, jarak. Jadi dia base kepada mana? Kalau sebelum ni kita sebut daripada S ke DS kita beza sekali. Daripada velocity kepada acceleration kita beza sekali lagi. Dan hari ini kita namakan sebagai antiderivative sebab kita move ke belakang. Daripada acceleration kepada velocity kita integrate. Daripada velocity kepada distance kita integrate. Yang tu kita namakan sebagai antiderivative. Ia berlawanan arah. Okey, tu definisi yang paling asas lah. In this case, the derivative f prime is given and the problem is to find the corresponding function f(x). Kalau saya sebut tadi, S dengan ds ataupun S dengan S prime. Sini S dengan S prime. Daripada ayat ni dia kata F prime, maksudnya pelajar tahu tentang F prime, jadi pelajar dapat cari fungsi bagi F. In the case, derivative F prime is given, F prime diberi, and the problem is how to find the corresponding function f(x). Problem ialah macam mana nak dapatkan F. Yang ni kita gunakan anti-terbitan ataupun integration. The process of getting back the function f(x) from the derivative f prime is known as antiderivative. Definition. Yang definition ni biasanya kita tak perlu menghafal, tapi kita tengok supaya kita faham. A function f is called antiderivative of a given function f on an interval if f prime equal to f(x). F prime equal to f(x). Kalau kita tengok sini, kita ada f(x), dan kalau kita bezakan, dia akan menghasilkan f prime. Ini kalau kita menggunakan arrow terbitan. Tapi kalau daripada antiderivative, daripada f prime dia ke atas balik. Dan daripada f prime kita boleh cari f(x). Yang ni kita guna integrate. Nah, saya hanya sebut integrate saja tau. Kalau di sini pelajar akan jumpa simbol integrate f prime x dx. Contoh sebegitulah. Dia ada simbol integrate, dia ada simbol respect to. Dan di tengah di sini ada function. Okey, pelajar boleh nampak skrin saya? Nantikan saya shot sendiri, cakap seorang saja. Boleh, sir. Boleh? Okey, bagus. Kita tengok y equal to f(x). Kalau kita differentiate, kita simbolkan sebagai dx. Differentiate respect to x. Ataupun kalau function to f(x), differentiate f(x) respect to x. Dan kita boleh simbolkan sebagai sebegini. Antiterbitan, dia lawan arus. Dia nak kembalikan kepada, kalau shortcutnya sebeginilah. Macam mana kita nak dapatkan sini balik? Kita gunakan integrate. Dan daripada integrate, kita akan menghasilkan y equal to f(x) balik. Macam mana cara dia? Kita integrate simbol ni balik. Dan sebenarnya kita integrate input dia ialah daripada yang kita dapat belakang ni. Integrate respect to x.
Ni dia punya format dia. Dan f prime x ialah input yang kita nak integrate tersebut. Ya, input lah. Baru kita dapat y equal to fx. Ni dari segi info mudah lah. Okay. Okay, pelajar. Cuba pelajar tengok yang first example untuk kita fahamkan lagi. Ya. Okay, suppose fx equal to 2x cubed, find a function capital F such that f prime x equal to 2x cubed. Okay. Oh, saya tertekan. Sorry. Saya tertekan. Okay. Kalau kita perhatikan di sini, pelajar cuba tengok sini sekejap. Kalau kita integrate f prime x respect to x, ini saya tu perkenalkan simbol, kita ambil nilai di dalam tu 2x kuasa 3 dx. Dan untuk penyelesaian bagi integration pun saya shortcut dulu, saya tunjuk dulu 2 dan kita integrate x kuasa 3, dia akan tambah 3 tambah 1 dan dia akan berada 4 di sebelah bawah tambah C. Saya tunjuk di sini ialah the solution are not unique. Saya nak sebenarnya nak tunjuk penyelesaian tu tak unik. Dan penyelesaian tu sentiasa nilai C, capital C, small c tak ada masalah, tapi kita kena ada plus C. Mengapa plus C? Sebab dia refer kepada constant or arbitrary constant. Pemalar atau pemalar sebarangan. Maksudnya C itu represent 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Cuba kita tengok. Cuba kita tengok apa ni daripada sini. Kalau saya ambil sini fx, cuba kita bezakan. Setengah x kuasa 4 tambah sifar, tambah sifar. Setengah kita tak kacau lah. Kalau kita bezakan x kuasa 4 x kuasa 3, 4 bagi 2, 2. Jadi 2x kuasa 3. Tengok nilai ni. Jadi kalau kita tengok sini apa dah? Setengah x kuasa 4 beza 2x kuasa 3. Dan kalau kita tengok sini, kalau antiderivatif, sepatutnya bila kita ambilkan 2x kuasa 3, dia akan menghasilkan setengah x kuasa 4. Yang itu betul. Itu baru satu contoh penyelesaian. Yang kedua, cuba tengok yang kedua. Fx half x to the power 4 plus 5 ni. Kalau kita bezakan, setengah kita tak kacau, bezakan x kuasa 4 x kuasa 3, dan kalau kita bezakan 5, dia sama dengan sifar lah. Jadi pun akan menghasilkan 2x kuasa 3. Jadi kita dapati penyelesaian kedua bukan setakat setengah x kuasa 4 beza menghasilkan 2x kuasa 3. Dia boleh juga setengah x kuasa 4 tambah 5. Jadi sebenarnya perkataan not unique ni bermaksud bila kita integrate, dia akan menghasilkan either setengah x kuasa 4 tambah sifar
setengah kuasa 4 tambah 5 dan negatif 3. Maksudnya sebab tu last answer dia adalah setengah x kuasa 4 tambah C. C represent any number. Sebab tu dia tulis sini, therefore we could say that fx equal to half x to the power c power 4 plus c, where c is any constant. Any constant. Jadi untuk integration ni pelajar mesti ataupun wajib lah, saya guna istilah wajib, tulis plus c. Kalau tak tulis, potong markah. Ya. Yeah? Okay, next. Theorem, if f prime x equal to fx for all x in I, then every antiderivative g of s the form gx equal to fx plus c, where c is constant. Kita dah ulang balik tadi lah. From the theorem, in the process of finding antiderivative, there is no unique solution. Different function will be found with different constant value c. The process of finding an antiderivative is known as integration. Okey, itu baru dari segi definisi. Ingat, tadi saya perkenalkan integrate. Input dia adalah mungkin fx dan respect tu. Ini contohlah. Saya tak tahu macam mana ni keluar ni. Tapi semula integrate function fx respect to ini format dia. Format dia. Okay, integrate fx dx equal to fx plus c. Contoh integrate dx ni package dia. Ni adalah input. Dan sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 2 integrate x kuasa 3 dx. Dan kita bezakan, kita integrate saja x kuasa 3, dia akan masukkan 2 x kuasa 4 bagi 4 tambah c. Okey, di clear. Dia nak tunjuk bahawa kalau kita integrate with respect to x, x is a independent variable. Maksudnya pemboleh ubah yang kita nak bezakan. Yang seterusnya 2x kuasa 3 tu adalah satu function. Yang ni saya sebut input tadi. Input dia biasanya dan satu function. Ataupun pemalar, ataupun polinomial, tak ada masalah. Dan integral symbol derived from the stretch capital letter S for summation. Mengapa ada simbol di sini? S. Dan ditulis sebagai capital S. Dia sebenarnya summation S, sum. Dan untuk integrate dia cipta sebagai separa S. Jadi itulah simbol integration. Mengapa ada summation? Sebenarnya dia macam ni tau. Kalau kita lakarkan graf, kata graf tu diwakili oleh fx, dan ada A, ada B. Sekiranya kita buat integral, integral A, B, fx dx, sebenarnya dia diwakili oleh luas di bawah graf. Dan luas tu kita namakan sebagai A ataupun area. Konsep asas bagi area, luas di bawah graf, konsep asas bagi integration adalah luas di bawah graf fx. Kalau tadi saya tanpa menulis A dan B, had bawah, had atas. Dan kalau kita buat integral fx dia merujuk kepada luas di bawah graf. Kalau kita tanpa menggunakan integration, macam mana nak dapatkan luas di bawah graf ni? Kita buat segi 4. Kita buat segi 4. Kita buat segi 4. Dan setiap segi 4 tadi, kita boleh
darabkan lebar darab tinggi. Katakan dia akan menghasilkan A1. Seterusnya petak yang kedua ni A2. Petak yang terakhir katakan AN. Luas ni kalau kita nak calculate A sama dengan luas yang kecil yang pertama plus luas kecil yang kedua plus luas kecil yang ketiga sehingga AN. Dan di sini timbul summation AI. I ini merujuk kepada 1 sehingga N. Dan summation ni adalah simbol matematik. Dari segi matematik apa ni penulisan ada summation di sini. S. Jadi itulah sejarah macam mana timbulnya simbol integral sebegini. Saya ulang sekali lagi ya. Simbol sebegini berasal daripada huruf S. S ni daripada perkataan summation. Summation ni berujuk kepada area bila kita calculate secara manual di mana kita gariskan persamaan tersebut dan kita bahagikan luas tersebut kepada katakan N range dia ada N kotak. Jadi di situlah kita kira setiap kotak kita simbolkan sebagai A1, A2 sehingga AN dan hasil tambah keseluruhan adalah summation AI merujuk kepada 1, 2, 3 sehingga AN. Dan summation ni ialah hasil tambah setiap kotak yang kecil tersebut. Okey pelajar, boleh faham? Tak dengar suara ni? Boleh. Boleh, okey. Itu baru falsafah. Macam mana timbulnya simbol. Adakah dia masuk exam? Tak masuk. Saya tanya, saya jawab. Tak apalah. Tak masuk. Tapi sejarah ni penting. Supaya kita tahu sebab apa benda tu timbul. Okay, next. Antiderivative for given function. Ni saya lompat dahulu dia punya teknik. Tak apa. Simbol dia X integrate fx dx. Jadi untuk A integrate fx integrate x to the power 6 dx. Nah, di sini saya akan tunjuk dia punya table lepas ni. Cara dia ialah X 6 tambah 1 bahagi 6 tambah 1 tambah C. Nah, di situ jawapan dia X kuasa 7 per 7 tambah C. Dia antiderivatif. Kalau sekiranya kita ambil Y sama dengan X kuasa 7. Kalau kita Y prime 7 X kuasa 6 tolak 1. Nah, tengok. Dan kalau kita kamirkan balik, macam mana? Macam mana nak hilangkan tu? Sebab tu X kuasa 6 tambah 1 bahagi 6 tambah 1. Itu cara lah. Nanti kita akan jumpa lepas ni. Begitu juga untuk B, integrate cos X dx. Awak fikir, beza apa yang menghasilkan cos? Positif. Maksudnya kita beza sin. Di sini sebab keluarnya sin X plus C. Sebab kita bezakan sin akan menghasilkan cos. Begitu satunya kalau C integrate 7 dx. Kalau sekiranya kita keluarkan 7, integrate 1 dx. Beza apa yang menghasilkan 1?
Beza X menghasilkan 1 plus C. Apa ni? Kalau kita perhatikan cara penulisan, selagi ada simbol integrate dengan dx plus C tak wujud lagi. Selagi ada kameran respect to X plus T tak wujud. Tapi bila kita dah kamerkan, baru kita tambah plus T. Jangan ada kameran, contoh, 1 dx plus C. Yang ni salah. Cara penulisan salah. Dia tak boleh ada kedua-duanya. Masa kita hilangkan simbol integrate, dia timbul C. Ini salah, Okey. Saya nak tunjuk yang ni dulu. Table of integration. Saya nak pelajar salin yang ni dahulu. Kalkulator ataupun apa ni, guna apa ni, kamera ke, tulis ke, tak ada masalah. Salin dulu. Okey, rumus ni akan kita bagi sebagai lampiran semasa kita final nanti. Dan rumus ni saya nak pelajar sentiasa hafal dan sentiasa ingatlah. Jadi dia akan mudahkan proses pengajaran kita nanti. Okey, kalau kita tengok sini, kameran K, dia akan menghasilkan KX tambah C. Dan kalau kita bezakan KX, dia akan menghasilkan K. Jadi tak ada masalah. Okey, kameran X to the power N, saya besarkan sikit. Kalau saya kamerkan X to the power N, dia akan menghasilkan Xn tambah 1 bagi N. Contoh sebeginilah. Kameran K tadi, kameran 7 dx. Dia akan menghasilkan 7X tambah C. Straightforward. Kalau kameran X kuasa 3 dx. Macam mana cara dia? X kuasa 3 tambah 1, 4. Bahagikan 3 tambah 1, 4. Tambah C. Dan kalau kita bezakan X kuasa 4, X kuasa 3. Ada 4 depan kan? Bahagi 4, jadi X kuasa 3. Jadi betul lah. Okay. Begitu juga kalau kameran 1 per X, dia akan menghasilkan ln X. Sebab kita ingat, kalau Y sama dengan ln X, Y prime 1 per X. Jadi, kalau kita reverse balik, integrate 1 per X, menghasilkan ln. Integrate eksponen X. Saya cuba nak pelajar ingat balik sahaja, itu tujuan saya. Kalau kita bezakan, salin balik, beza dalam tu kat mana? Perkalikan 5x sini. Tapi kalau kita integrate eksponen x, dia menghasilkan eksponen x tambah c. Kalau kita integrate eksponen 5x dx, dia masih lagi step salin balik keseluruhan. Beza dalam 5x kat mana? 5 kan? Dalam kes kameran, bahagi bukan darab. Dia pemikiran kita ni macam kita inverse ataupun kita anti derivative.
Okey, saya tunjuk yang ini dulu ni sebab untuk memudahkan proses pengajaran saya lah. Begitu juga kalau kita integrate sign negative cos, sebab kalau kita beza cos dia akan menghasilkan negatif. Ya. Integrate cos menghasilkan positif sebab kalau kita bezakan sin menghasilkan positif cos. Ya. Integrate second x squared tangent, cosecant squared negative cotangent, second x tangent x secant x, cosecant x cot x negative cosecant x. Jadi yang ni saya masukkan tadi, kita kena hafal supaya mudah untuk pengajaran kita. Okey pelajar, saya kembali kepada slide sebelumnya. Indefinite integral. Dia ada dua, definite integral dengan indefinite integral. Saya saja je tulis. Jadi, ini dia punya lawan dia lah. Indefinite dengan definite. Satu, perbezaan dia, kamiran tu ada lower limit dengan upper limit. Yang kita nak bincang sekarang tanpa limit tersebut lah. Integrate fn dx. Maksudnya, kita kena tulis answer tadi plus C. Saya gemar tulis capital C. Jadi tak ada masalah ya. Sebab style tu masing-masing lah. Dan kalau saya siapa-siapa nak tulis plus A, B, C, D, E, F pun saya terima, tak ada masalah. Itu menunjukkan pelajar tu faham tentang solution not unique. Why? A itu bukan satu nilai, C itu bukan satu nilai, dia bermaksud any constant ataupun arbitrary constant. Where C is arbitrary constant means that F is an antiderivative of F. It is called the indefinite integral of F and satisfy the condition that F prime equal to Fx for all X in the domain F. Okey pelajar, saya sambung lagi. Tadi saya dah tunjuk pada awal tadi dan saya tunjuk sekali lagi dia punya table ni, kita akan sentiasa rujuk table ni dalam sesi kuliah kita. Pelajar, saya dah print. Saya dah print. Kalau pelajar tengok apa ni? Oh, tak nampak Oh, rupa-rupanya saya, gambar saya ni saya guna apa ni? Jadi dia ganggu punya. Saya tak pasti pula. Sebenarnya saya dah print rumus ni. Saya kalau ikutkan, saya dah 2 semester mengajar kalkulus. Jadi saya pun print lah. Saya bimbang takut saya terlupa. Pelajar pun sama. Kena print. Kena print. Okay, pelajar. Kalau kita perhatikan, tak nampak saya kena share balik, sorry. Okay. Cuba tengok sini. A integrate minus 2 dx. Saya cuba pemudahkan tau. Kalau constant ni biasa kita letak kat luar, kita bezakan, kita kamelkan satu. Di sini timbulnya negatif 2 x plus C. Biasanya kalau kita beza X menghasilkan satu. Yang tu very basic lah. Sebab tu saya jadikan perkali dahulu. Yang tu adalah rule yang pertama tadi. Integrate K dx menghasilkan KX plus C. Okay, B. Integrate X to the power 5. Dia refer kepada X to the power N. Jadi X
5 tambah 1 bagi 5 tambah 1 tambah C. Ataupun X kuasa 6 bagi 6 tambah C. Mana? Sini. Dan kalau C, dia tak ada dalam rumus. Tapi kita tahu, dianya boleh ditulis sebagai X to the power minus 3 dx. Maksudnya kita menggunakan petua yang kita ada. Cara dia, X to the power n kan? Jadi, X negatif 3 tambah 1 negatif 3 tambah 1 tambah C. Apa hasil? X negatif 2 bagi negatif 2 tambah C, ataupun boleh diringkaskan sebagai negatif 2X kuasa 2 tambah C. Sebenarnya pelajar, kalau kita ada jadual tersebut, insyaAllah mudah kerja kita lah. Okey, saya bagi masa sekejap. Pelajar cuba E dengan F. E dengan F. Supaya pelajar ada idea berdasarkan tabel yang diberi tadi. Okey, cuba sekejap. Constant kita keluarkan. Dia terus pergi kepada standard form. Integrate eksponen X menghasilkan eksponen X plus C. Begitu juga F. Integrate 7 keluarkan 1 per X dx. Dia pergi kepada tabel tadi, kolom yang sebelah kiri, nombor 3. Dia akan menghasilkan ln X tambah C. Ada pelajar tanya saya, mengapa ada absolute di sini? Mengapa? Sebab kalau kita tekan kalkulator, ln hanya menerima nilai positif sahaja. Tak boleh sekali-kali ln negatif 5. Tak boleh. Error. Nilai positif saja, ln 5. Ln 10. Jadi nilai dalam ni ialah sebaik-baiknya nilai yang menghasilkan nilai positif. Itu tujuan dia lah. Sebab tu dalam rumus tersebut, formula tersebut, dia tulis equal to ln X plus C. Okey. Setakat ni saya harap pelajar faham. Dan saya akan sambung sikit lagi, 2-3 minit lagi, sehingga saya cuba nak cover sedikit yang basic property ni, basic property of integral, supaya bila habis nanti saya boleh sambung bahagian yang seterusnya lah. Okey, saya sambung sikit lagi. Dalam 10.50 saya berhentilah. Saya tertekan apa? Okay, basic property of integral. First, constant multiple rule. Maksudnya kalau K fx dx kita boleh tulis sebagai K fx dx. Contoh tadilah. Contoh tadi 8 eksponen 2x dx. Yang ni saya dah tukar sikit. Step yang pertama mesti keluarkan 8. Baru kita biarkan eksponen 2x dx. Macam mana? 8, jangan kacau saya. Integrate eksponen 2x. Kalau eksponensial, dia 2 step. Salin balik, beza dalam. Ini pun sama. Salin balik. Beza dalam menghasilkan 2x. 2x beza 2. 2 tu dekat mana? Integrate, kita letak sebelah bawah. Dan bila tiada integral, simbol C muncul. Last answer 4 eksponen 2x tambah C. Tu saya sambil-sambil saya tunjuk contoh teruslah supaya kita mudah faham. Yang kedua, sum difference rule. Integrate apa ni?
fx plus gx, dx sama dengan integrate fx dx plus integrate gx dx. Ini maksudnya kita boleh pecahkan kepada dua bahagian lah. Sebagai contoh, kita ada sin x plus eksponen x dx. Sebenarnya dia bermaksud, apa jadi f tu? Salah ni. Integrate sin x dx, one part. Second part, integrate eksponen x dx. Maksudnya ni maksud dia boleh pecahkan kepada dua. Integrate sin, negative cos. Mengapa negative cos? Dia ada dalam tabel tersebut lah. Beza cos negatif. Negatif menghasilkan sin positif. Integrate exponential. Exponential x plus c. Tengok, bila tak ada integrate simbol tu c. Dan akhir sekali, untuk linearity rule, integrate a fx plus minus b gx boleh dibahagikan kepada a integrate sebagai koefisien bagi term yang pertama dan b koefisien bagi term yang kedua. Contoh 8 eksponen x tambah 2 cos x dx. Ini contoh 8 tu boleh keluarkan integrate eksponen x dx. 2 keluarkan cos x dx. Maksudnya sekarang ni kita pecahkan kepada dua bentuk integrate. Dan di sini baru kita integrate 8 exponential x sama saja. 2 integrate cos, dia akan menghasilkan positif sin x plus c. Nah, ini contoh basic properties of integral. Saya nak pelajar saling basic property dan juga contoh yang saya tulis di sinilah supaya pelajar faham. Okey, saling sekejap. Okey, sudah siap? Sudah ya? Okey, saya tinggalkan apa ni A sampai J untuk awak cuba selesaikan berdasarkan table of integration. Dan insyaAllah kuliah berikutnya kita cuba discuss soalan-soalan ni lah. Example ni. Saya nak pelajar cuba dahulu. Sometimes kita boleh kata apa ni, practice, doing by practice. Buat latihan dulu, sama-sama kita belajar lah. Sometimes kesalahan tu pun kita boleh belajar daripada kesalahan. Okey, pelajar, kita berhenti setakat ni. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ni. Terima kasih 42 pelajar yang hadir, missing lagi berbelas-belas. Sebab tu saya baru perasan ada pelajar